بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pergi Padang. Apa pergi Padang? Dah belah. Khair. Anak gaji mula. Baik. Hari ini kita sambung balik pengajian kita dalam kitab kitab Manzumah Ibn Imad pada Ma'fuwat. Kita beli kitab betul ke? Ni. Oi, comel. 2 dinar. 2 dinar, comel. 2 dinar. Nampak macam betul. Comel. Baik. Baik, kita akan sambung balik pengajian kita dalam kitab Manzumah Ibn Imad. Cuma sebelum kita masuk, anda kena backi, anda kena perbetul beberapa perkara dulu. Sebab nampak macam keliru sikit kemarin. Dan bila anda buat pembacaan balik, memang anda tersilap kerana ada khilaf dalam mazhab Syafi'i kepada 3 masalah. Bukan 3 masalah, 1 masalah, tapi ada 3 qaul. Jadi anda terkeliru ambil pendapat yang bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Baik, kita kena pergi awal-awal dulu. Bila disebut najis tadi dimaafkan, kita kena faham najis ni dia ada pembahagian. Pertama, ada yang dimaafkan pada pakaian dan juga dimaaf pada air. Dimaaf pada dua-dua sekali. Maaf pada pakaian, maaf pada air. Iaitu masalah dia, najis yang tidak nampak pada mata zahir. Cuma berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kata sekalipun tak nampak di mata zahir, tapi kalau najis tu najis mughallazah, tetap tak maaf kak. Tapi Imam Ramli kata mughallazah ke ataupun bukan mughallazah, kedua-duanya dimaafkan. 1, maaf pada mata zahir, dimaafkan pada dua-dua, pakaian dan air, iaitu benda yang tidak nampak pada mata zahir. Kategori yang kedua najis yang dimaafkan, iaitu dimaaf pada air tapi tidak maaf pada pakaian. Contoh dia masalah dia, contohnya pada masalah semut. Bangkai semut masuk sendiri dalam air, maka ketika itu dia dimaafkan pada air. Bangkai itu najis, tapi dia dimaafkan pada air, tidak menajiskan air. Tapi kalau semut tadi tidak dimaaf pada pakaian. Apa maksud tidak maaf pada pakaian? Sekiranya kita tanggung dalam salat, maka salat tidak sah. Kategori yang ketiga, dimaaf pada pakaian tapi tidak maaf pada air. Umpama masalahnya masalah darah. Darah maaf pada air, maaf pada pakaian. Iaitu darah terkena pada pakaian. Sekiranya darah tadi darah ajnabi, maka dimaaf pada sedikit. Adapun sekiranya dalam air, sekalipun setitik saja masuk, tidak maaf. Dia akan menajiskan air. Sekira air tak dikurang daripada 2 qalah, sekira lebih daripada 2 qalah dengan syarat-syaratnya. Yang ketiga, maaf pada tempat salat sahaja. Maaf hanya pada tempat salat, tetapi tidak maaf pada pakaian dan air. Masalah apa? Iaitu masalah burung, tahi burung. Tahi burung yang umul balwa, yang dia sudah meratai tempat salat. Masalah ni masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, masalah ni masyhur. Iaitu masjid yang penuh tahi. Contoh katakanlah Masjidil Haram dulu, sekarang tak dah. Penuh dengan tahi. Tahi burung merpati. Contoh tahi burung. Biasanya tahi burung merpati lah. Ulama kata maaf, yakni kalau dia semayang atas tu ataupun terpijak, dimaafkan. Dimaafkan.
Pernah? Kek gigi kita ketemu masalah. Hak tu masalah tu. Dan hak tak ada maaf langsung iaitu najis hak zahir. Susah. Cuma kemarin kita belajar satu bab dah, iaitu masalah darah. Kita buat kesimpulan secara mudah. Darah dia akan ada dua. Pertama darah sendiri, yang kedua darah ajnabi. Dia kaedah asal. Ini kena faham balik. Kaedah asal darah sendiri banyak atau sedikit dimaafkan. Kaedah umum darah ajnabi dimaafkan pada sedikit, tidak pada banyak. Ini orang panggil dua ni kaedah asal. Kaedah asal, darah sendiri banyak ke sedikit maaf. Darah ajnabi iaitu darah luar, sedikit saja maaf, banyak tak maaf. Ini kaedah asal, tapi setiap kaedah dia akan ada istisna. Setiap kaedah akan ada istisna. Maka pada istisna pada darah ajnabi, darah luar, hak kemarin kita sebut benda, darah nyamak. Kemudian darah pijat. Darah banyak, darah nyamak, darah pijat, sedikit ke banyak, maaf. Termasuklah atas qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, darah qamlin iaitu darah kutu dan juga burghus. Burghus ni benda kutu anjing. Anda baru temu kutu anjing, burghus. Hak mari hak anda dah ingat dak nak terjemah benda. Kutu anjing. Dan juga jerawat. Lima masalah ni banyak ke sedikit dimaafkan. Dia kira istisna. Faham ke tak? Darah kutu anjing, darah nyamak, darah pijak, darah jerawat, 5 ni maaf sedikit ataupun banyak. Cuma dia terpakai 3 syarat hak kita sebut kemarin. Syarat yang pertama, mestilah dok bercampur dengan perkara luar. Perkara luar tadi suci atau najis. Yang kedua, tidak hasil dengan perbuatan sendiri, yakni disengajakan. Yang ketiga, tidak melampaui tempat ghalibnya. Syarat yang pertama, sekira hilang syarat pertama, maka tak maaf langsung. Sedikit atau banyak. Kalau hilang syarat kedua, syarat ketiga, maka maaf pada sedikit, tidak pada banyak. Maka darah nyamak, darah pijak, darah kutu, darah jerawat, asal-asal maaf pada banyak. Tapi kalaulah hasil dengan perbuatan sendiri, dia tengah semaya-semaya duk main kutih jerawat, pecah jerawat tadi kerana kesan dia kutih. Kutih ni dia pecek. Faham kan pecek kan? Dia pecek, duk main puas dengar, pecah. Tubik darah, maka maaf pada sedikit, tidak pada banyak. Jelas? Okey, ni kesimpulan hak kemarin sebab ada beberapa kekeliruan. Jelas? Selesai masalah kemarin.
Kita masuk masalah baru pula hari ni. Kita ni ngaji bab najis hari ni. Bukan hari ni, minggu ni. Minggu ni kita geng-geng najis. Baik. Baca. Ya. Ada Syekh mesej. Minta izin minta izin. Baik. Wa kadzan wa nimu. Ni masalah baru. Masalah sebelum ni dia bahas tentang masalah darah. Darah serangga, darah ajnabi. Dia darah ajnabi ni asal ulama kalau dia bahas masalah darah ajnabi, darah lembu, darah ayam bila kita sembelih tu, dia kan ngecik pada pakaian kita. Baik, pakaian tu boleh bawa semayang ke tak? Sekira sikit tak apa, boleh bawa dalam semayang. Faham? Baik. Hari ni masalah wa kadzan wanimu, dan begitulah juga wanim. Dia wanim ni najis serangga. Dan begitulah juga najis serangga idza qallat, sekiranya sedikit. Isabatuhu kenanya, aw amma ataupun mengumuminya, anni fakhuz, patutnya fakhuz hukman anni, fakhuz hukman anni, tapi kerana ra'i syair anni fakhuz hukman, maka daripada aku ambillah hukum. Patutnya ambillah hukum daripada aku. Bihikmatihi, dengan hikmahnya. Ba di situ bermakna ma'a. Dengan hikmahnya, berserta dengan hikmahnya. Hikmah di sini ay illah, yakni illahnya. Dia gini, sini nak buat perbahasan. Baik, darah bin serangga dimaaf sikit ataupun banyak. Darah serangga, darah nyamak, darah pijak ni dimaaf sedikit ataupun banyak. Tapi syarat bukan hasil dengan sendiri. Baik, dah kalau wanim ni tahik dia. Tahik dia ni maaf ke tak? Maka ulama kata maaf sedikit ataupun banyak. In qallat, idza qallat tu sedikit, au amma ataupun banyak, maka sedikit ataupun banyak dimaafkan. Maaf tadi sama ada pada badan orang semayang, ataupun pada pakaian dia, ataupun pada tempat solat dia. Dimaaflah kedua-dua. Ketiga-tiga. Sedikit ke banyak, terkena tadi pada pakaian, badan, ataupun tempat solat. Ketiga-tiganya dimaafkan. Sebab apa? Fakhuz anni bihikmatihi. Fakhuz anni hukman bihikmatihi. Berserta dengan hikmahnya. Ai illah. Apa illah dia? Kerana masyaqqah. Ulama kata kerana payah. Payah kita nak elok. Faham? Mani zubabi awiz zumburi misluhuma. Min ni, mina ni huruf jar, maka dia ada ta'alluq. Ta'alluq dia pada mana? Pada al-awanim. Pada al-awanim. Cuma awanim ni dia ta'alluq jar, dia mesti sifat ataupun fi'il. Tapi sini ulama kata takdir lah. Awanim kainan minaz zubab awiz zumbur, iaitu taik tadi tu daripada lalat
atau daripada tebuan. Zumbur, tebuan. Maksud dia, dalam bait ni, dia buat contoh tebuan dengan lalat. Tapi termasuklah serangga-serangga lain. Faham? Misluhuma, dan seumpama keduanya. Baulul farashi, dan juga kecing kalkatu. Farashi ni katu. Dia boleh juga farashi ni pernah butterfly, kupu-kupu. Anak orang putih kupu-kupu. Tapi morak di sini kalkatu. Kalau tengok dalam syarah dia akan sebut kalkatu. Baulul farashi kaza wa arwasul nahlatihi, kencing kalkatu begitulah kaza, begitulah juga. Arwasu nahlatihi, tai nahlatih, dan tai dia tai lebah. Maksud dia tai lebah, kecing katu, tai tebuang, tai lalat, semuanya dimaafkan. Sedikit ataupun banyak, ada pada pakaian, tempat solat ataupun badan. Faham? Cuma apa ulama bahas tai lebah? Ya sebab ulama dia buat iskal kalau lebah dia berak di sarang dia, adakah kalau capur dengan madu? Tapi benarnya kalau ikut kajian, lebah dia tidak akan berak dekat madu. Dia akan ada tandah dia sendiri dalam sarang. Dia tidak akan mengotori madu dia. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita ambil pengajaran daripada lebah. Faham? Sambung. فالكل يسمى ذبابا باللسان كذا في جاهز نقله فاحكم بقوته. Baik. Fakul, maka semua yang disebut tadi, semua hak yang disebut benda, tai lalat, tai tebuang, air kecing katu, tai lebah, apa semua tu yusamma zubaban, dinamakan zubab. Dinamakan sebagai zubab fil lisani, ay fil lughah, pada lisan dengan makna pada lughah. Kaza fil hajizin, seperti dalam kitab seperti yang disebut oleh Jahizin ni nama seorang ulama lughah. Dia nama seorang ulama lughah. Dalam kitab dia, nama kitab dia tu Al-Hayawan. Cuma tak boleh lagi kitab Imam Damiri. Dia sebenarnya hak ni kitab Al-Hayawan, hak yang ditulis oleh Jahiz ni, dia hanya cerita tentang lughah je, syair-syair tentang binatang apa semua. Yang terbaiknya kalau itu nak cari kitab tentang bab binatang, cari kitab Imam Damiri, namanya Hayawan Kubra, 4 jilid. Kitab tu 4 jilid. Cerita bab binatang saja 4 jilid. Dalam kitab tu ia cerita bab lalat saja. Anda ingat masa anda tengok kitab tu, anda kenal kitab tu masa duduk Sudan. Bab lalat saja berbelah-belah muka surat. Kalau tak silap lah, ke 10 muka surat. Banyak lah. Dia cerita berapa lalat bila dia hinggap satu tempat, dia akan gosok tangan. Kemudian dia akan lesek di mata. Sebab lalat dia tidak ada kelopak mata. Maka cara nak membersihkan mata, dia akan sapu dengan tangan. Maka sebelum dia sapu tangan, dia bersih dulu tangan dia. Dia bahas perbahasan. Dia cerita macam mana unta. Dia cerita macam mana. Kemudian dia cerita hukum pula. Istimewa kitab Hayawan Kubra ni sebab Imam Damiri itu sendiri mazhab Syafi'i. Jadi kita boleh banyak ambil istifadah. Cari kitab Hayawan Kubra. Tapi setakat taba'ah anda temu, kitab tu asal 4 jilid. Tapi taba'ah tu biasanya jilid 1, jilid 2 diletak dalam satu kitab, jilid 3, jilid 4. Kitab tu ada di mana? Di Malaysia lah. Di sini tak ada. Kalau siapa nak sponsor di sini ada masalah. Jelas. Naqluhu, menaqalkan ia hajid, fahkum, maka hukumlah biquwwatihi, dengan kekuatannya. Maksud mana? Kalaulah daripada sudut lughah pun semua itu dipanggil zubab, maka itu hujah yang lebih kuat untuk mengatakan dimaafkan pada masalah hak tadi. Jelas. Ya. Dia kira satu kelompok sebab Nabi maafkan bak lalat kan.
Kan ada hadis tentang dimaafkan tentang lalat. Dia cicak ni tak ingat. Darah cicak. Cicak ada darah ke? Ada tak? Rasa dalam busyra. Cicak maaf tak untuk air? Tak ingat? Tak maaf? Tak ingat? Pergi cek balik. Pergi cek balik. Akhir ke anak tu. Sebab anak takut. Fakir ingat? Hah? Maaf. Dalam syarah ni ke? Syekh Amjad. Ni lu rajak. Kek pergi cek balik Kek pergi, bukan. Akhir lagi kita main soalan. Ni kita terpusing kejap. Cuma asal dia disebut zubab sini kerana dia nak masuk dalam satu kategori serangga ni semua maaf. Situ je sebenarnya. Tahi serangga ni semua maaf. Tapi tahi cicak di istisna. Air cicak, bangkai cicak. Baik, kita tengok lalu. Tidak boleh kalau tak jadi sakok nak nerang. Cuba bagi Nailul Rajak dengan Mughni. Bak taharah. Anda tak ingat nak buat tag ke siapa ada turos? Saya cek. Kan kini marah pula kan? Ambil kitab-kitab. Lepas tu siapa-siapa ada dah jawapan. Habis cari dulu. Taik cicak memang tak maaf. Sebaik siapa dulu. Dah. Baguslah ni, insya-Allah. Live Ada cuba. Saya cari sikit. Jumpa? Tak? Tak ada sebut pun cicak. Kelang kita mana? Nailul Rajak ada cicak. Dalam bersyurah dia. Tolong muslim-muslimat dah. Rasa dalam kita saling mencari. Cicak maaf pada air. Bangkai cicak maaf pada air. Tapi taik dia tak maaf. Dia maaf pada air. Sebab ia kira binatang yang tidak berdarah. Dia tidak mendarah, tidak mengalir darah dia. Tapi taik dia lain. Masalah taik dia lain pula. Faham? Hak ni masalah serangga ni. Dia nak cerita masalah serangga. Taik serangga. Baik. Mana dia kita? Ba'udatun akalat. Ni masalah pelik ni. Ba'udatun akalat najasatan wa namat aful wanimi bihi qalu li'usratihi. Ba'udatun, seekor nyamuk. Dia ta belakang tu bukan ta taknis. Ta di situ dengan nak khabar satu. Dia ta ni boleh jadi ta taknis. Dia boleh jadi ta tu ta lil mubalaghah. Kadang-kadang boleh jadi ta tu ta untuk menyebutkan wahidan, satu. Maka ta di sini ta untuk menunjukkan seekor. Sebab tu tak betul ada orang kata benda ni semut dah. Hak dalam Quran tu. Semut hak jumpa Nabi Sulaiman tu kan. Dia kata semut tu semut betina. Sebab apa? Sebab Allah Taala guna tak marbutah belakang. Maka dia kata semut tu semut betina. Bukan semut betina, seekor semut.
dan tak ada kerjaan nak pergi bahas. Semut tu semut betina kejahatan. Apa manfaat? Nak apa nak suruh panggil intelektual? Yang intelektual ni bukan syarat kena cerita benda hak pelik-pelik. Tak. Intelektual kaji benda yang bermanfaat pada ummah. Bukanlah intelektual kita persoal semua benda. Kalau intelektual ni persoal semua benda, orang tak panggil intelektual. Orang panggil dok cerdik. Sebab siapa benda asas pun nak persoal kau buat benda. Intelektual dia kaji benda yang bermanfaat pada ummah sama ada di masa kini ataupun masa akan datang. Faham? Ni kena fahamlah. Tahu kau apa fungsi dia kaji? Semut tu betina ke jantan? Berapa? Kalau semut tu betina, nak nikah. Tak ada kerjaan. Faham? Doakan semut pun suka kau. Ba'udatun, dan seekor nyamuk. Akalat najasatan, dia makan akan najis. Wa namat, kemudian dia besar. Dia ni masalah ni nak khabar gini. Seekor nyamuk tu, dia ni memang dia makan najis je. Bila dia makan najis, tubuh dia besar kerana benda najis. Dah memang benda najis pun orang. Darah manusia kan najis. Maksud sini dia makan najis mughallazah. Dia ni nyamuk ni hanya minum najis benda ni. Darah babi, darah anjing. Sampai tubuh dia tu jadi besar kerana makan benda tu. Kerana makan najis tu. Kemudian dia jadi besar kerana makan najis tu. Aful wanimi, maka dimaafkan taik dia. Bihi, dengannya. Qalu, berkata mereka. Patutnya qalu bihi, berkata dengannya. Berkata mereka dengannya. Berkata mereka dengannya, dengan kemaafan taik tadi tu. Li'usratihi, kerana payahnya. Maka sini sebenarnya pengarang kitab kita dia nak perbahasan. Perbahasan dia. Contoh kalaulah kita takut ada orang buat persoalan. Okey. Kalau lalat, kalau tu memang dia tak akan najis. Baik, dah kalau binatang tu makan najis, taik dia najis gak ah. Faham tak? Taik dia najis gak ke? Maka ulama kata tak. Ulama kata taik dia kira maaf gak. Sekalipun dia makan dan membesar dengan benda najis. Taik dia tu dimaafkan. Faham tak? Kahiratin, seperti kucing. Akalat, dia makan. Min kalbatin, dia makan anjing. Oh, ni tak ada kerjaan kau ni. Kucing dia pergi makan anjing. Tak, ni nak buat masalah. Kucing tu besar dia pergi makan anjing. Makan. Warasat, kemudian dia berak. Fabauluha, maka kencingnya lam yughayyar, tidak berubah. Hukmu khiffatihi, hukumkan dengan ringannya. Dia asal air kecing kucing dengan taik kucing, hukum dia najis. Najis mutawassitah. Baik. Ulama buat masalah. Dah kalau dia makan najis mughallazah, adakah taik dengan air kecing dia akan jadi mughallazah juga? Ulama kata tak. Kerana ketika mana dia berak ataupun dia kecing, nisbah iaitu adalah kembali kepada kucing, bukan kembali pada anjing. Orang kekal orang panggil dia taik kucing, air kecing kucing. Orang tak panggil taik anjing, air kecing anjing. Faham tak? Faham. Bukan atas hukum ringan. Maknanya jangan berat sangat hukum. Dengan mughallazah. Bukan kata hukum dia najis mukhaffafah. Faham? Wasyati, dan juga kambing. In ulifat, sekiranya diberi makan ia najasatan, akan najis. Contoh kucing, kambing tu, dia sepanjang hidup dia minum susu anjing. Ni masalah haiwan jalalah. Dia depan ni kegi depan dia akan ada satu bab khusus tentang haiwan jalalah. Haiwan jalalah dia ada perbahasan yang panjang dalam mazhab Syafi'i. Cuma mudahnya kita sebut gini. Haiwan jalalah iaitu haiwan yang makan najis sehingga berubah bau daging.
Sekiranya tidak berubah bau daging, maka sepakat ulama harus. Dia berlaku khilaf apabila dia makan najis sehingga berubah bau daging. Bila berubah bau daging, maka ada khilaf sendiri dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata makruh, Imam Rafi'i kata haram. Tapi yang mu'tamad pendapat Imam Nawawi. Nak hilangkan makruh dia macam mana? Kita kuarantinkan dia. Kan banyak kan isu ikan keli makan bangkai babi, kemudian ayam beri pelet darah. Baik, ulama kata ni haiwan jalalah belaka ni. Tapi syarat dia mesti berubah bau daging tu. Sekira tidak berlaku perubahan, tidak timbul isu. Faham? Baik, sama masalah ni. Wasyati, kemudian kambing. In ulifat, sekiranya diberi makan ia dengan najasatan, dengan najis. Hulibat, ai fahulibat, kemudian diperah, libanuha, akan susu dia. Dia perah susu dia. Sa'irun yufta bi syarbatihi. Halal yufta, difatwakan bi syarbatihi, pada minumnya halal. Sa'irun ay halal. Halal pada minumnya. Faham? Faham tak? Minum susu dia tu halal. Cuma nak makan daging dia, kena tengok berubah ke tak berubah bau daging. Kalau berubah, maka hukum ketika itu makruh kita makan sekira tidak dikuarantin. Bukan setakat ulama kata bukan setakat makruh makan. Bahkan kalau kita tunggang pun makruh. Yalah. Baik, sambung. Setakat ni, bab ni ada persoalan. Okey, ya. Setakat bab ni insya-Allah aku. Bab ni insya-Allah. Ni mudah-mudah je. Ana takut kita main banyak dengan persoalan-persoalan. Akhir lalah dak khatang. Ni pun ana takut dak khatang ni. Sebab nampak-nampak macam gaya, macam dak khatang kata. Tapi tak apalah, kita buat setakat mana boleh. Khatang tak khatang, izin Allah Ta'ala. Kita sekadar baca untuk faham ibarat para ulama. Bab najis pun boleh buat sekitab. Sebab tu ilmu Allah Ta'ala ni luah. Jangan kita rasa kita pandai. Bila kita rasa kita pandai, maka ini permulaan nak rosak penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni, dia start nak rosak bila dalam hati dia timbul dia rasa pandai. Apatah lagi dia rasa dia pandai pada guru dia. Bila orang tanya guru dia, tanya ke guru. Tanya aku dah apa? Tok guru dah erti nak jawab aku ni. Ni tak tanda nak rosak ni. Apabila dia su'ul adab, su'uzon dengan guru, su'uzon dengan kawan-kawan pengajian. Waktu anda pesan sangat kepada anda sendiri dan semua, jaga hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas molek niat. Faham? Baca. Taharatul asali wal afu an qasbil udwi fi salat. Wan nahwi in akalat musailatan najisat. Cuma mana nak sebut sikit. Tajuk yang diletak atas tu, hak tu tajuk tambahan daripada pentahqiq. Dalam syair asal tak ada pun tajuk-tajuk tu. Faham tak? Dapat baca tu bagus, mudah sikit. Cuma takut yang tu ingat tu tajuk daripada muallif, tu bukan tajuk daripada muallif. Baca. Wan nahbi in akalat musailatan najisat kul ma tamujju minal halwa bi syam'atihi. Sama. Wa fasidun udwahu hada as-salati lahu itmamuha in hawa damun bi turbatihi ka'abidin ja'ahu sahmun fa azmanahu la tar'a fi ta'ammal sirra hikmatihi. Wan nahli, dan juga wan nahli ni balik pada atah pada hirrah. Wa tu wa atah balik pada hirrah. Sebab tu baca nahli. Sebab tu tak baca nahlu, balik pada hirrah. Iaitu kanahli. Seperti nahli lebah. In akalat, sekira makan ia. Usailatan madu najisat.
yang madu tadi madu hak najis. Maksud dia, contohkan ni kan ada satu peternakan madu, dia letak air gula dekat dekat sarang madu kan, sarang lebah, supaya lebah tu tak payah cari bunga, sedup air gula. Ni berlaku di sebahagian tempat. Itu buka apa ni? Cerita-cerita barat anda tak ingat dah, anda tengok itu di Facebook. Ada dia tu. Jadi baik, tiba-tiba katakanlah air gula tu najis. Jadi madu tu makan najis untuk menghasilkan madu dia pula. Baik, apa hukum? Adakah ketika itu jadi najis? Maka kul, makanlah ia, mata mujja, barang yang mengeluarkan ia lebah, min halwa, dari manisan, bisyam'atihi, dengan lilinnya. Maksud dia, madu yang dihasilkan daripada lebah, yang mana lebah tak diminum madu yang najis, madu lebah yang dihasilkan tu tetap hukum suci, tak hukum najis. Faham? Dia sebenarnya isu ni ulama dalam mazhab Syafi'i kata kerana dia ada konsep pertamanya istihalah. Istihalah ni maksud benda dia sudah berlaku perubahan. Dia sebenarnya mazhab Syafi'i dia kurang pakai konsep istihalah ni. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kuat pakai istihalah. Mazhab Syafi'i kurang pakai istihalah ni. Kurang pakai istihalah. Cuma dalam masalah ni, kerana dia melihat ketika itu dinisbahkan madu tadi pada lebah, maka asal madu lebah itu hukum suci, maka tak ada masalah. Sebab bila dia masuk dalam tubuh lebah, maka dia sudah jadi anggota bagi lebah. Faham? Wafasidun, ni masalah baru pula. Wafasidun udwahu, orang yang berbekam. Dia asalnya fasik dengan hajimah. Fasik ni asalnya berpetik. Hajmah baru bekam. Tapi mudahnya kita letak sekali je lah. Dia asal petik ni guna petik. Petik ni kita ambil jarum yang ada lubang, kemudian kita masukkan dalam orak. Kemudian kita buka saluran tu, maka darah akan keluar daripada jarum yang kita buat. Tu panggil berpetik. Dalam kitab-kitab Jawi diterjemah dengan berpetik. Fasdu ni asalnya berpetik. Tapi sini dengan murak dia samalah dengan bekam. Orang yang bekam, udwahu, akan anggota dia. Hala, ketika solat, hala solati, ketika solat, lahu itmamuha. Lahu ni khabar, itmamuha mubtada'. Lahu khabar muqaddam, itmam muha khabar mubtada' muakhar. Jumlah itu adalah khabar bagi fasidu. Jumlah tu khabar bagi fasidu. In hawa, sekira turun, damun biturbatihi, darahnya di tanahnya. Maksud mana gini, anda terjemah sekali. Wa fasidun, darah bekam, udwahu, akan anggota dia, hala salah, ketika semayang, lahu itmamuha, dia itmamuha, iaitu dia apa ni, boleh sempurnakan solatnya. In hawa, jika turun, damun, akan darahnya, biturbatihi, di tanah. Maksud tengah semayang, darah daripada tempat bekam tu tubik. Maka maaf ke tak? Maaf. Tak ada masalah. Sebab dulu, orang bekam dulu tak pakai macam kita ni. Kita bekam, kan dia pakai pen jarum tu kan, ketah. Dulu orang pakai pisau. Toreh. Jadi, boleh jadi kadang-kadang tengah semayang tu, sujud, luka tu terbuka balik. Jadi tubik darah. Baik. Tubik darah ketika semayang. Sah tak? Sah. Tak ada masalah. Sebab tu, lahu itmamuha. Maka bagi dia sempurnakan solat. Ha? Ka'abidin ja'ahu sahmun fa'azmanahu. Seperti seorang hamba, ja'ahu, datang ia hamba, sahmun, akan anak panah, fa'azmanahu, maka cedera ia akan panah tadi. Maksud dia di sini dia nak qiyas pada masalah tu. Kali kam dia. Li tashbih ke lil misli ke li tanzir? Li tashbih. Dia nak serupakan masalah ni
seperti seorang hamba yang datang kepada dia anak panah ketika semayang. Dia sebab ada dalam hadis yang sahih, ada dalam satu hadis, seorang sahabat dia semayang, kemudian anak panah kena pada dia, berdarah, dan dia semayang macam biasa. Maka qiyas pada masalah ni, sebenarnya ibarat ni, ka'abidin ja'ahu sahmun fa'azmanahu ni, adalah ringkasan daripada hadis tu. Ringkasan daripada hadis sahabat yang kena panah dalam semayang. Maka cerita sahabat yang kena panah dalam semayang ni diqiyaskan pada orang yang bekam darah dia terbuka, berdarah dalam semayang. Faham tak? Faham. La karru'afi ta'ammal sirra hikmatihi. La karru'afi, tidak, yakni tidak dimaafkan dalam solat. Karru'afi, darah hidung. Ru'af ni darah hidung. Ru'af, darah hidung. Ta'ammal sirra, maka kena renung akan rahsianya, hikmatihi, hikmahnya. Maksud dia gini, kan kita kata tak ada orang bekam, darah dia maaf kalau berlaku. Baik, dah kalau orang hidung darah, maaf ke tak? Dia ada khilaf di sini antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, kita ambil Imam Ramli. Imam Ramli dah maaf pun. Sikit ke banyak dalam masalah ni, tiada maaf. Dia sebenarnya isu ni, dia isu manfas. Manfas ni benda anggota rongga terbuka. Hidung, telinga, dengan dubur. 3 isu. Cuma dalam bait ni dia buat ru'af. Ru'af ni sekadar darah hidung je. Tapi termasuklah sekali darah telinga dan darah punggung. Imam Ramli kata, tidak maaf. Darah tu sedikit ataupun banyak. Adapun Imam Ibn Hajar kata, tak maaf pada banyak, maaf pada sedikit. Maka bait ni dia ambil qaul Imam Ramli. Faham tak? Dia ambil qaul Imam Ramli. Maka kita fahamkan kaedah ni. Hak tadi kemarin kita belajar istisna pada darah ajnabi, serangga. Maka hak ni istisna pada darah sendiri. Darah hidung, darah telinga, darah punggung. Darah sendiri kan? Baik, sekalipun darah sendiri istisna. Dah maaf. Faham tak? Sebab tu cuma istisna tu khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kata maaf sedikit, tak maaf pada banyak. Imam Ramli kata dua-dua tak maaf, sikit ke banyak tak maaf mereka. Faham tak? Dia isu ni isu manfas. Cuma dia sini buat ru'af isu darah hidung, termasuk darah telinga. Adapun darah punggung depan i buat. Masalah buasi depan i. Dan kedak siapa? Insya-Allah sempat. Baik, sambung. Hukmul ma'is sa'ili min famin na'im. Wa man idza nama salal ma'u min famihi ma'at taghayyuri najjas fi tatimmatihi. Baik, ni isu yang kena pada kita. Ya isu Aliobasi. Aliobasi ni ulama nak bahaskan ni, Aliobasi ni najis ke tak najis? Ni nak bahas ni. Bab ni panjang tentang Aliobasi je. Nak bahas Aliobasi ni najis tak najis. Jadi peta-peta yang sudah kita cipta tu apa hukum? Ni nanti perbahasan dia. Waman idza nama, dan orang yang tidur ia, jika orang yang tidur ia, salal ma, mengalir air, min famihi, daripada mulutnya, ma'a taghayyuri, beserta dengan berubahnya, berubah bau ataupun berubah warna dia, najjas, telah menghukum najis, fi tatimmatihi, pada kitab tatimmah. Kitab tatimmah ni kitab Syekh Mutawalli. Kitab Syekh Mutawalli. Qala al-Juwaini, baca. Qala al-Juwaini ma min batnihi najisun wa qahirun ma jara min ma'i lahwatihi. Sambung sikit depan. Wa nafsuka fil mata ma sufratun wujidat fa innahu qad jara min ma'i mi'datihi. Qala al-Juwaini, adapun pendapat Imam Juwaini. Imam Juwaini ni siapa? Imam Haramain kah ya? Imam Haramain.
Ma min bat tak apa, biarlah. Berkata Imam Juwaini, ma min batnihi, jika datang ia air daripada perut, najisun, maka najis, wa tahirun, dan suci, majara, air, dan suci oleh air yang datang, min ma'i lahwatihi, dari air tengkoknya. Imam Mutawalli dibuat dhabit, kalau berubah air tu berubah sama ada warna ataupun bau, maka hukum dia najis. Adapun Imam Juwaini dia tak buat dhabit berubah tak berubah. Dia buat dhabit air tu asal mana? Perut ke tekak? Kalau asal tekak, maka hukum dia adalah suci. Tapi asal daripada perut, hukum dia najis. Cuma macam mana kita nak tahu asal perut ke asal tekak? Maka ulama pun dhabit. Dhabit di mana? Wa nassu kafin, telah menaskan dalam kitab Kaf. Kaf ni dikarang oleh Ibnu Arsalan Al-Khawarizmi. Ibnu Arsalan Al-Khawarizmi. Mata ma sufratun, bila air itu kekuningan, wujidat, didapati ia, fa innahu, maka sesungguhnya, qad jara min ma'i mi'datihi, maka dia datang daripada air perutnya. Maknanya kalau tengok kuning tu, air perut lah tu. Dia sebenarnya pendapat Imam Mutawalli dengan Imam Juwaini ni hampir-hampir je, cuma umum khusus. Tapi kalau nampak kuning, nampak peta bertepek-tepek tu, tu confirm lah tu daripada perut. Tak payah, nak syok lah akhi. Tak payah syok-syok lah, pasti. Qila, ada ulama lain hak dhabit mana? Ma batnihi, air perut. Ma ni barang, maksud sini air lah. Ma batnihi, air perut. Innama, sekiranya tidur. Innama, sekiranya tidur. Lazamahu, maka lazim ia. Bi an yura, bani bataswir, bahawa mengalir ia sailan, bahawa ia akan terus mengalir, ma'atuli naumatihi, beserta dengan panjang tidurnya. Dimaksud mana? Ia gini, air, ada ulama' buat dhabit, air perut ni, dia akan tubik lazim bila tidur tu tidur panjang. Warna ia tubik lama gitu, leleh ia leki itu. Dah kenal kot. Bangun-bangun tidur, bangun tepek. Oh, iyalah tu. Yalah tak. Aduh lah. Wal ma'u min lahwatin, dan air daripada tekak, biaksihi, lawannya, dia tak mengalir berterusan. Ayat, boleh baca ayatuhu, boleh. Ayatihi pun boleh. Boleh baca dah ke? Tanda daripada air daripada tekak ni, min ballihi, daripada basahnya, syafatan, basah ia pada bibir, jaffat, kering, jadi kering ia. Biriqatihi, dengan sebab air liu. Maksud gua ni gini, nak kenal dhabit air liu daripada tekak, dia tak mengalir berterusan. Dia tubik sekejap lah. Yang keduanya, bila ia kena tu, dia akan jadi kering di bibir. Tu dhabit air liu yang daripada tekak. Tapi kalau air liu tadi daripada perut, maka dia akan tubik tu berterusan. Kita bangun tu ada lagi. Ataupun dia akan jadi kering berkeping. Sebab ia lekik. Anda rasa hak ni mudah kali nak faham. Sebab semua mengalami. Ke tak Haji mengalami? Suci ingat hitung. Faham? Aduh lah. Sambung. Wa ba'duhum. Dah nak baca. Wa ba'duhum. Adakah hak gini pun nak suka banyak?
Wa ba'duhum, dan sebahagian mereka ulama, in yanam ra'su murtafi'un, sekira tidur hal keadaan kepala mereka itu meninggi, alal wisad, atas batal, fadha tuhrun kariqatihi, maka ini suci seperti air liur. Maksudnya, sebahagian ulama kata, kalau dia tidur kepala lenggok ke atas, air liur air liur basi tak akan tubik. Maknanya dia tidur dalam keadaan duduk atas kursi ke. Tapi benarnya, kalau duduk gitu, tubik juga. Ke tak tubik? Kita kena buat kajian lebih. Biasanya, ulama' ni buat atas kajian. Maksud, tidur atas batal ni, roliknya air liur basi tak tubik. Tapi setakat ni ada bincang dengan guru, tubik. Ke tak tubik? Biasanya atas batal tu hanya dia tubik tak? Kalau tak akan jadi peta atas batal. Betul tak? Jadi kalau duduk gini, jaranglah tubik. Tapi boleh jadi tak tubik? Boleh jadi je. Faham tak? Tu tak memang selesai tak haji. Kalau duduk dalam mulut tak haji. Dia tubik dua. Faham tak? Oh, patut pun sebahagian guru kalau tidur di masjid, dia kata jangan tidur ngiring. Dia suruh tidur terletang, kaki silang. Sebab dia kata dia jadi tak gerak tidur. Oh, nak sambung tubik air liur basi lah. Baru faham. Tok Ana ingat dulu masa kami musafir dengan guru, dulu musafir dengan tok guru, tidur sejid tak ada, tidur hotel. Learning je kuliah pergi tidur hotel. tidur sejid dengan tok guru. Tok guru kata tidur jangan nerak. Nerak memang tak lah, ngiring belah kanan kiri. Duduk terletang. Tahu tak terletang? Tahu kan? Terletang duduk baring biasa tu lah. Kaki silang. Oh, ni hikmah je kot. Tak mahu tubik. Wa ankarat tibbu, maka mengingkari oleh ahli perubatan. Oh. Wa ankarat tibbu, telah mengingkari ahli perubatan, kaunal batni tursiluhu, bahawa perut ini mengeluarkannya. Maksud dia, ahli perubatan tidak setuju keluar air daripada perut. Dia kata tak ada air yang keluar daripada perut. Bulaisin. Kena baca bulaisin. Bulaisin, tapi sebenarnya Abu Lais. Cuma dia buang alih. Abu Lais Al-Hanafi sepatutnya. Cuma kerana nak ra'i wazan, buang alih tu. Patutnya Abu Laisin Al-Hanafi. Bulaisin Al-Hanafi afta bi tuhratihi. Abu Lais Al-Hanafi afta, menghukumkan dengan sucinya air liur tadi. Air liur basi ke air liur tu daripada perut ke daripada tekak, Abu Lais Al-Hanafi kata suci. Dia tak tengok pun daripada perut ke daripada tekak ke, hak mana keluar daripada mulut, sama ada peta Eropah ke Australia ke Asia ke, suci, tak ada masalah. Ni Abu Lais Al-Hanafi. Wa qad ra'a aqsuhu, dan telah melihat, telah berpandangan sebaliknya, tanjisahu, ni jadi badal bagi aksuhu, akan najisnya Al-Muzani. Imam Muzani menghukumkan najis air liur, sama ada air liur tadi, air liur yang keluar daripada tekak ataupun daripada perut, semata-mata keluar ketika dia tengah tidur, tidak melihat air liur tadi berubah ke tak berubah, maka hukum dia adalah najis. Jadi kalau kita buat khulasah daripada masalah ni, kena perhati baca baru. Fabalghamun, maka balghah ni lendir hak daripada bahagian atas. Faham tak? Balgham ni lendir daripada atas. Koha ingu balgham. Ya, asal kalau dalam kitab Jawi, balgham ni dia cuma lendir daripada otak, yakni lendir daripada atas. Indahu, di sisinya, di sisi Al-Muzani, rijsun, najis, kaqai'atihi, seperti mutah. Hukum sama macam mutah. Lendir-lendir tu semua hukum macam mutah belaka. Baik. Kesimpulan kita boleh buat dalam masalah air liur basi ni 3.
Pertama pendapat Imam Abu Lais Al-Hanafi. Semua jenis air liur sama ada daripada perut ke, daripada tekak ke, berubah ke tak berubah ke, sikit ke banyak, peta ke tak peta, suci belaka. Yang kedua, pendapat Imam Muzani. Pendapat Imam Muzani, semua jenis air liur dan lendir-lendir daripada mana pun yang keluar daripada tubuh kita, berubah ke tak berubah bau dia, semua najis. Pendapat yang ketiga, dan ni pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, fihi tafsil. Tafsil benda datang daripada perut ke datang daripada tekak. Kalau daripada perut, maka air liur basi tadi dia berubah, ada perubahan. Sama ada perubahan itu menguning, ataupun perubahan tadi jadi lekik, ataupun perubahan tadi berbau. Faham? Sekiranya daripada tekak, hukum suci. Dan inilah pendapat ketiga, pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Imam Muzani ni ulama besar. Dia adalah antara anak murid bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebelum Imam Muzani jumpa dengan Imam Syafi'i, Imam Muzani adalah antara ulama yang kuat bermain dengan ilmu kalam. Dia main ilmu kalam. Kemudian bila Imam Syafi'i sampai di Mesir, Imam Syafi'i kata, alangkah baiknya kecerdikan yang kamu ada ni kamu manfaatkan untuk ummah dengan ilmu fiqh. Maka Imam Muzani pun belajar betul-betul ilmu fiqh dengan Imam Syafi'i sehingga jadi mujtahid muntasib. Jadi ashabul wujuh, mujtahid muntasib. Memang alim besar. Dia antara ulama yang meriwayatkan qaul Imam Syafi'i. Ya, qaul Imam Syafi'i ni, pendapat Imam Syafi'i diriwayatkan dalam 3 kitab kan. Sama ada dalam kitab Al-Um oleh Imam Rabi', kemudian Rabi' Al-Muazzin, sebab Imam Syafi'i ada dua anak murid hak nama Rabi'. Rabi' hak meriwayatkan ni nama Rabi' Muazzin, jadi Tok Bilal. Yang kedua Imam Buaiti dalam Mukhtasar Buaiti, kemudian Imam Muzani dalam Mukhtasar Al-Muzani. Cuma perbezaan antara Imam Mukhtasar Muzani dengan Mukhtasar Buaiti, Mukhtasar Buaiti dia hanya meriwayatkan qaul-qaul Imam Syafi'i sahaja. Adapun Mukhtasar Muzani dia meriwayatkan qaul Imam Syafi'i beserta dengan pendapat-pendapat dia sendiri. Pendapat dia sendiri. Cuma kalau antum beli kitab Tahqiq Syekh Rifa'at Fauzi tu, berapa jilid tak ingat dah. Belah-belah agak lah. Dalam tu ada sendiri dah Mukhtasar Muzani ada, dan semua kitab-kitab Ar-Risalah dia himpun sekali dah situ. Comel cari kitab tu. Yang Tahqiq Syekh Rifa'at Fauzi. Cari. Ana lupa tabak apa, tapi Tahqiq Syekh Rifa'at Fauzi. Itu dia ana tengok pernah ada di Darul Faruq Amman. Ada. Dan dia ada. Kitab, tapi bagi ahlinya lah, molek lah bagi ahlinya. Bagi ahlinya molek cari kitab tu. Sebab kita kena baca kitab-kitab ulama mutaqaddimin kerana nak latih faqih. Orang faqih dia kena baca kitab-kitab. Tapi selepas dia ada asas nah. Ning Minhaj tak pernah sentuh. Safinah pun tak faham molek, tiba-tiba baca Al-Um. Memang patut tak mula khabar. Mana besar, Al-Um ke Al-Quran? Kata kita Al-Quran. Kalau Al-Quran boleh baca, kenapa tidak boleh baca Al-Um? Ambil dah. Dah itu baca ni. Hasyiah Attar ala Jam'u Jawami'. Nak tengok faham ke tak? Baca boleh baca mubtada' khabar butuh. Faham? Dia baca lain. Mengkaji lain. Faham? Imam Muzani ni cerdik Imam Muzani. Imam Muzani kata aku faham kalam Imam Syafi'i ni sebahagian. Imam Muzani ni kalau cerita dalam manaqib dia, Imam Muzani cerdik dia. Kalau tiang tu besi, dia berhujah dengan orang, siapa orang boleh kata tiang besi. Orang kata besi, dia kata mah. Bila dia debat dengan orang hak dia debat akan kata tu mah kau. Cerdik. Tu Imam Muzani. Tu pun dia kata aku faham kalam Imam Syafi'i sebahagian ni, bukan keseluruhan. Dia kata ni kalam tawadhu'. Dah kamu tak ada tawadhu'. Dia kata ni ustaz ni Imam Muzani cakap gini, ni tawadhu' Imam Muzani. Dah tu kamu bila nak tawadhu' macam Imam Muzani?
Nak kritik je kerja. Biar ahlinya lah. Faham? Sehebat-hebat Imam Muzani pun dia menisbahkan dirinya kepada Imam Syafi'i. Bahkan dia berbangga nisbah pada Imam Syafi'i. Kita baru khatam Safinah, baru khatam Yaqut Nafi, baru khatam Fathul Qarib. Aku berlepas diri pada mazhab ni. Wow. Hebat. Astaghfirullah. Awak mana? Ujian lah. Sebab tu berpegang dengan mazhab tidak akan boleh lari. Kita akan tetap berpegang dengan mazhab. Cuma beza dia ketika fatwa. Orang kata, dah tu start masa fatwa, kita dak fatwa pun dengan pendapat Imam Syafi'i. Oleh ada je kita ambil pendapat Imam Hanbali apa semua. Tu fatwa. Fatwa lain. Fiqh lain. Baca balik kitab adab fatwa. Mufti wal Mustafti. Al-fiqhu syai' wal fatwa syai'. Wadah, gerak aku. Faham tak? Tak, anak adalah isu tadi. Kami duduk bincang, panjanglah kami bincang. Kadang-kadang gitulah. Kalau bukan ahli, jangan dibahas. Kamu akan tengok kelemahan pada diri kamu. Bukannya semata-mata kamu boleh bahasa Arab, kamu pandai cakap Arab, maka kamu boleh baca kitab-kitab fiqh. Apatah lagi kitab fiqh yang kamu nak baca itu adalah kitab fiqh yang bukannya pendapat yang mu'tamad mazhab. Kamu baca kitab-kitab mutaqaddimin. Kamu ambil daripada Bahrul Mazhab. Ya betul, itu ulama rujuk. Tapi rujukan untuk fatwa, untuk betul malakah. Bukannya untuk kamu. Dah malah panjang, kan tak habis pula kita ni. Lebih. Jadi biar ahlinya lah. Kamu bidang lughah, ngaji lughah, kemudian fiqh, serahkan pada ahli fiqh. Kamu bidang hadis, kamu kaji hadis, fiqh ada ahlinya. Jangan buat campur aduk. Sealim-alim Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ulama besar setara mana pun, dia bermazhab. Mana besar? Nak pilih Quran ke, nak pilih hadis ke, nak pilih pendapat Imam Syafi'i? Gerang aku. Faham tak? Dah tu. Sambung. Minta maaf. Astagfirullah. Sambung. Dah habis pula ni kan. Sambung. Baik, atas sambung dekat. Sebelum anda masuk topik lain pula. Mandama هذا به مع قولنا نجس في حقه قد عفوا عنه كبثرته. Baik, mandama bagi orang yang berterusang. Dama ni berterusang. Bagi orang yang berterusang. Haza dengan ini. Mana? Air perut ni. Air libasi daripada perut ni berterusang. Ma'a qaulina najisun. Yang dia ni pegang qaul kita yang kata najis. Kan tadi kan anda buat kesimpulan. Ada 3 pendapat. Dia, Allah Ta'ala uji dia, air liur daripada perut tubik Allah, bau pelik je. Jadi najis lah kan. Dan dia pegang qaul tu memang qaul najis sebab berlaku perubahan. Maka ketika itu, fi haqqihi, pada hak dia. Fi haqqihi, pada hak dia, qad afau, adalah dimaafkan. Anhu, daripada air perut, kabasratihi, sama masalah air jerawat. Sama masalah jerawat. Basrah air jerawat. Faham? Sambung. Al-afu 'ani damil lahmi wa sayfil harbi. Ni masalah baru ni. Ni masalah dia nak cerita daging. Daging tu guana cerita. Kita masak lalu ataupun kita basuh guana. Faham? Baca. Wa damu fil lahmi ma'fuun kadha naqalu. Fa qabla ghaslin fala ba'sun bi tabqatihi. Wasyaihu Shiraz lam yasmah bima naqalu bal 'adda min wajibin tathhir lahmatihi. Baik, berhenti situ dulu. Sebab masalah bawah tu masalah lain. Wadamu, dan juga darah, fil lahmi, pada daging, afwun, dimaafkan, kadza naqalu, seperti yang dinakalkan daripada mereka ulama. Faqabla ghaslin, sebelum basuh, fala ba'sun, maka tidak mengapa, bitabkhatihi, dengan dimasakkannya daging hak tak basuh tadi.
Daging apabila belum dibasuh, yakni belum kena ajnabi, sudah kita lapah, kita masak terus. Apa hukum? Hukumnya boleh. Tidak dihukumkan najis. Atas qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Atas qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, daging yang baru dilapah, yakni belum disejuk beku, belum lagi dikena air, belum dibasuh, sudah lapah tu, tapi tak kena tanah, tak apalah. Kita terus masuk dalam gula kita. Hukum dia apa? Hukum dia adalah suci. Sah, dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan. Gula tadi tak ada masalah. Gula tadi tak ada masalah. Boleh makan gula. Faham? Bahkan ana pernah rasa orang masak daging dia jadi kurang manis. Tahu apa? Sedap. Sejuk beku dah sebab ia ajnabi, sebab jadi air dah. Adapun apabila basuh, maka kena basuh lebih. Kena basuh biar daging hak zahir tu hilang. Apabila kena air, apabila kita basuh, maka basuh tadi kena basuh perhabis darah-darah yang zahir. Adapun warna daging hak merah dalam tu, hak tu dimaaf. Sebab apa? Sebab tidak memungkinkan untuk kita basuh sampai jadi pucat. Sebab jadi pucat, maka ketika itu jadi uzur pada daging, jadi masalah pada daging. Lama jadi uzur daging, jadi tak manis dah, jadi tak sedap dah. Maka ulama kata kena basuh darah tadi sekadar hak zahir. Hak dalam tu ada warna merah lagi, maaf. Cuma timbul isu bila basuh darah, basuh daging, air hak tu, air basuhan tu, hak tu tak maaf. Air basuhan tu tak maaf. Sebab apa? Sebab dia campur dengan ajnabi dah. Hak tu tak maaf, hak tu kena sejak. Faham tak? Hak tu nak masuk dalam gula, hak tu kena sejak. Faham? Wa Syaikhu Syiraza, dan juga Syekh Imam Syirazi. Syaikhu Syiraza, Imam Syirazi lah. Imam Syirazi lam yasmah, tidak memaafkan, yakni tidak terima, bima naqalu, dengan barang yang dinaqalkan mereka ulama. Bal, bahkan ada, bahkan mengira, min wajibin, daripada wajib, tathira lahmatihi, bahkan mengira daripada wajib menyucikannya daging, menyucikan daging tersebut. Faham tak? Maksudnya Imam Syirazi kata tak boleh lepas lapah tu, tak boleh masuk, kena basuh juga warna-warna pun. Faham tak? Tapi ini pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, bukannya pendapat yang mu'tamad. Sambung. Dan pendapat Imam Syirazi ni juga adalah pendapat Imam Mawardi. Imam Mawardi pun pegang gini. Sambung. وحامل في قتال سيفه بدم عند الضرورة قد أفتوا بيسرته. Sambung lagi. رأى الإمام إذا سيف تلطف عن أن يدسه في قراب خوف ضيعته ولم يجب طرحه حالا كما ذكروا في آمن ذرق المكى بعمته. Baik. Wahamilun. Ni masalah baru. Masalah apa ni? Dia nak cerita sini masalah apabila ni masalah semayang syiddatul khauf. Semayang syiddatul khauf dalam perang, sambil kita semayang, sambil kita perang. Maka bila perang, kita akan pegang pedang. Maka pedang tadi bila kita libah-libah korang, pedang tadi akan ada darah. Baik. Bila kita semayang, kita pegang pedang yang ada darah. Adakah ketika itu dikira kita tanggung najis? Maka ni perbahasan dia. Faham tak? Wahamilun, dan menanggung, fi qitalin, dalam perang, sayfahu, akan pedangnya, bidamin, yang pedang hak yang ditanggung tadi tu ada darah. Inda darurati, ketika darurat, qad aftau, telah difatwakan, telah memberi fatwa oleh mereka ulama,
biyusratihi dengan mudahnya, yakni pada dimaafkan. Biyusratihi dengan mudahnya, yakni dimaafkan. Maksud mana? Tengah perang mereka semayang, tapi duduk pegang pedang, duduk main libah-libah ni, di pedang tu ada darah. Baik, apa hukum? Adakah dia kena buang pedang? Tak. Ulama kata ketika itu darurat, kerana perang, nama pun perang. Baik, ketika itu apa hukum? Maaf, tak ada masalah. Faham? Ra'al imamu telah berpendapat al-imam. Ya, imam di sini Imam Haramain lah. Iza saifun, jika pedang. Tallataha. Ana rasa Imam Juwaini ni kalau dalam mustalah, bila itlaq nama Juwaini bukan Imam Haramain, tapi dia kena pada ayah Imam Haramain. Sebab nak itlaq nama, kada silap ana lah. Cek balik. Betul memang Imam Haramain Al-Juwaini juga. Tapi Juwaini tu gelaran keluarga. Cek balik. Sebab kalau silap ana, bila itlaq nama Juwaini dalam kitab fiqh, maka kena kepada ayah Imam Haramain. Bila itlaq nama imam, baru Imam Haramain. Tapi cek baliklah, ana tak teringat. Tak, mari tak teringat. Kena cek balik. Ra'al imamu telah berpendapat akan Imam Haramain. Iza saifun, sekira jika pedang. Talattaha, berlumuran. Talattaha ni berlumuran. An yasudduhu, bahawa menyimpan ia pedang yang berlumuran dengan darah tadi tu, fi qirabin, pada sarung pedang. Qirab, sarung pedang. Khaufa dhai'atihi, takut kerana hilangnya pedang. Maksudnya Imam Haramain kata, bukan setakat kita dimaaf pada libah tu saja. Tengah-tengah semayang, musuh ada lagi. Cuma musuh kita jauh dah sikit daripada musuh. Tapi masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga. Kita pun sarung pedang. Adakah ketika itu kira tanggung najis? Tak, kira maaf. Yakni tidak wajib kita lepor pedang tadi. Tidak wajib kita jatuhkan pedang tadi di tanah tanpa menanggung. Tak, dimaafkan. Walam yajid tarhuhu halan. Tidak wajib kita lepor dia ketika tu juga. Yakni musuh undur dah, kita pun undur. Jadi tak berlakulah libasan-libasan ni. Adakah wajib kita lepor pedang tu? Tak wajib. Boleh kita sarung. Faham tak? Faham. Kama zakaru seperti mana yang disebut oleh mereka para ulama. Ni masalah lain. Kama, seperti yang disebut oleh mereka ulama. Kaf ni kaf li tanzir, bukan li tashbih. Kaf ni kaf li tanzir, untuk buat perbandingan. Fi aminin, ketika mana mereka berasa aman. Ketika mana aman. Aminin, ketika aman, yakni tidak berlaku perang. Zaraqal mukka, taik muka ni sejenis burung. Taik burung bi'immatihi, atas rebang dia. Maksud, kalau taik burung kena atas serbang, maka kena cepat-cepat buang serbang tersebut tanpa sentuh dan tanpa tanggung. Faham tak? Tapi dalam masalah pedang ni, ulama kata tak wajib segera buang, boleh sarung. Tu perbandingan tu tuan kata kaf tadi kaf li tanzir, bukan kaf li tashbih. Sebab dia nak buat perbandingan di antara masalah ni dengan masalah ni. Faham tak? Dia nak khabar masalah ni dengan masalah ni, dua masalah yang berbeza. Faham? Sambung. وَتَابِعٌ لِلصِّيءٍ يَعْدُو عَلَى نَجِسٍ لَهُ الصَّلَاةُ كَخَوْفٍ عِنْدَ شِدَّتِهِ. Sambung. كَخَافِفٍ نَعْلَهُ حَالَ الصَّلَاةِ لَهُ فِي سَعْيِهِ خَلْفَهُ إِتْمَامُ قُرْبَتِهِ. Baik, ni masalah baru pula. Masih lagi dalam masalah semaya syiddatul khauf. Tapi tadi syiddatul khauf pada masalah perang. Ni syiddatul khauf dalam masalah tsunami ataupun semaya syiddatul khauf kan banyak. Baik. Hak ni masalah syiddatul khauf kerana kejar pencuri. Dia masalah syiddatul khauf kerana kejar pencuri ada khilaf di kalangan Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ramli
Imam Ramli kejar pencuri tak apa. Imam Ibn Hajar kata tak boleh. Imam Ibn Hajar kata ketika itu dia adalah talib, bukan khaif. Imam Ramli kata khaif ke talib ke tak apa, syiddatul khauf lah ke. Dia di sisi Imam Ramli, di sisi Imam Ramli sama ada dia dikejar, sama ada dikejar binatang buah ataupun dikejar oleh tsunami ataupun dikejar oleh musuh, tak apa dia lari. Ataupun dia yang mengejar pencuri, mengejar perampok. Imam Ramli kata dua-dua boleh. Khaif dikejar, talib kerana dituntut kerana dia menuntut orang curi dia. Imam Ibn Hajar kata tak. Imam Ibn Hajar kata khaif dia boleh. Iaitu dia yang lari, dia yang dikejar. Yakni tsunami ke, gempa bumi ke, binatang buah ke. Ada pun kalau dia kejar waktu tak mah. Faham tak? Cuma dalam masalah sembahyang syiddatul khauf ni pula, dia masalah kejar pencuri ni, sekiranya masih ada waktu, maka kena i'adah balik sembahyang tu. Tapi kalau tak ada waktu, boleh sambung je. Faham tak? Atau ada perbahasan panjang pula tu. Bukan. Ambil pendapat Imam Ramli, boleh mengejar. Boleh. Imam Ramli kata boleh kejar. Imam Ibn Hajar kata tak boleh kejar. Baik. Ada pun kalau ambil pendapat Imam Ramli, boleh kejar. Semayang tu macam mana? Semayang tu kena i'adah balik ke tak? Ulama kata sembahyang tadi kena i'adah balik sekiranya masih ada baki waktu. Sekiranya tidak ada baki waktu, maka tidak menjadi masalah. Faham tak? Sambung. Kalau mengejar, maka talib yang menuntut kan. Kalau dia kena kejar, yang dikejar, maka khaif yang takut. Faham tak? Sambung. Aish. Tak apa. Sambung. Setakat mana kita sempat. Sambung. Baca dah. Watabi'us lissi. Dan kejar lissi. Lissi ni pencuri. In ya'du sekiranya dia pijak ala najisin, atas najis, lahu salatu, bagi sembahyangnya, ka khaufin inda shiddatihi, maka sama seperti sembahyang takut kerana payahnya, sembahyang syiddatil khauf. Dia sebenarnya gini, sembahyang syiddatil khauf, boleh ke tak kita pijak najis? Ulama kata tidak boleh pijak najis dengan sengaja. Sekiranya tidak sengaja, maka dimaafkan. Maka sama masalah ni. Dia kejar pencuri, tak sengaja terpijak najis, maka maaf. Tapi kalau sengaja pijak najis, maka ketika itu tidak maaf. Jelas tak? Jelas kan? Ka khatifin na'lahu, seperti samalah juga seperti dirampas kansuknya. Dirapah kasut dia, kena rapah. Khatif sama dengan lissi, sama maksud. Khatif dengan lissi samalah. Dirampah na'lahu, akan kasutnya, halas salati, ketika semayang. Lahu, maka bagi pemilik kasut tu, fi sa'yihi khalfahu, maka dia boleh kejar di belakang khatif tadi. Itmamu qurbatihi, hal keadaan dia tu menyempurnakan ibadah dia, yakni solatnya. Faham tak? Maksudnya sama je lah dua masalah ni. Dia curi handbag, sedok, kejar. Dia semayang syiddatil khauf, tak syarat menghadap kiblat. Faham tak? Dia kejar, suruh lagi. Mocik, akak terus kain, suruh lagi. Ada masalah? Faham tak? Sama. Dia sama kok. Dia sama juga isu sembahyang syiddatil sembahyang ketika musafir. Kita sembahyang ketika musafir, kan sembahyang ketika musafir kan boleh dalam keadaan berjalan. Masa baca muqaddimah Hadramiyah itu kan ada kan sebut masalah ni. Orang yang musafir, sama ada musafir qasir ataupun tawil,
ketika mana dia berjalan, dia boleh semayang sunat. Semayang fardu tak boleh, semayang sunat. Semayang sunat sambil berjalan. Boleh ke tak? Boleh. Baik, bila dia jalan tu, masa mana dia boleh jalan? Masa dia berdiri, qiyam. Ataupun i'tidal, dia boleh diri. Masa rokok, masa sujud, dengan duduk antara sujud, dia kena berhenti lah. Takkan nak ngakak gitu tengah sujud. Jalan, dia boleh bergerak sama tengah qiyam. Jadi masa tengah qiyam dia berjalan, jangan dia pijak najis. Kira dia pijak najis tak maaf. Faham tak? Sama masa semayang syiddatil khauf. Fa in ata bi siyahin khalfahu batala. Oh, ni masalah baru pula ni. Fa in ata bi siyahin khalfahu batalat in najabana laman saytu bi sayhatihi. Fa in ata, maka sekiranya dia bawa, ata ni dia mendatangkan, bisiyahin, dengan tepikan, dengan jeritan, tepikan, dengan jeritan, dia tepik, tepikan, dia jerit, dengan jeritan, khalfahu ay khalfa lis ataupun khalfa khatif, yakni sambil dia kejar pencuri tu, dia tepik, batal semayang. Dia semayang syiddatil khauf. Dalam semayang syiddatil khauf ni, kita boleh buat apa sahaja. Sama ada syiddatil khauf kerana perang, ataupun kerana nak kejar pencuri, ataupun kerana lari daripada binatang buah, kita boleh buat apa sahaja. Tengah perang, kita libah, kita pening, panggil benda? Smackdown. Tak ada masalah tengah semayang. Kita gerik dia, kita tum dia, tak ada masalah boleh. Tengah semayang. Sambil tengah semayang tu, sebab apa? Syiddatil khauf, tengah perang. Hak tak boleh saja tepik. Sebab tepik batas semayang. Kalau disengajakan. Kalau tidak disengajakan, maka tidak boleh lebih daripada 4 huruf atas pendapat Imam Ramli, atas pendapat Imam Ibn Hajar, 6 patah atas pendapat Imam Ramli. Faham tak? Disambung hukum sah. Dia ambil hukum sama macam kalah. Cuma sini dia tak nak kena dengan situasi. Tak ada lah orang dalam semayang dia akan cakap. Di sini orang tengah kejar pencuri, dia cakap, dia tepik lah. Faham tak? Lepas tu Imam pengarang dia buat bandingan. Innal jabana, maka sesungguhnya orang yang takut. Jaban ni orang takut. Laman, orang yastu, cuba menguasai, bisayhatihi, dengan tepikan dia. Biarlah aku nak terjemah dengan tepikan. Dengan tepikan dia, dengan jeritan. Maksud dia, biasanya orang balah-balah, dia jerit tu tanda dia nakut. Dia stres, dia tak tahu nak kawal orang ni, dia pun tepik. Tu alamat dia sudah memulai takut. Sebab tu orang yang hebat ni dia cool je. Bila dia start tinggi suara tu, dia jatuh. Moral dia jatuh ketika tu. Faham tak? Sambung. Bahimatun syaradat aw abduhu falahu fi adwihi khalfahu al-ima bi rak'atihi. Baik. Bihimatun syaradat aw abduhu falahu fi adwihi khalfahu imana bi rak'atihi. Bahimatun, binatangnya, syaradat, lari, binatang dia lari, au abduhu, ataupun hamba dia lari. Tengah-tengah semayang, binatang dia lari, ataupun tengah-tengah semayang, hamba dia lari. Falahu, maka bagi tuang binatang ataupun tuang hamba tadi, fi adwihi, baginya kejar. Dia boleh kejar. Khalfahu, di belakangnya, di belakang bahimah ataupun hamba tadi, ima ni isyarat. Dia boleh semayang bi rak'atihi, maka isyarat dengan rakaat dia. Maka dia kejar, dia semayang dalam keadaan isyarat. Apa? Cuma semayang tadi kena i'adah ke tak? Ulama kata kalau ada baqi ataupun keluar daripada waktu, maka kena i'adah. Isyarat ah. Rokok, sujud, anda nak taswir tak tidak? Faham tak? Faham tak? Masa muqaddimah itu bahadah. Isyarat lah. Kejar. Dia kejar berlari. Lepas tu
rokok, dia rokok sekadar hak dia boleh. Ke tak biasa isyarat? Faham tak? Sekadar dia tunjuk dia melakukan perbuatan tu. Tak, sekira ada waktu, dia kena i'adah. Dia kena ulang balik semayang tu. Ataupun dia semayang dalam waktu, tapi sebahagian semayang tadi keluar waktu, maka kena i'adah, kena ulang. Faham tak? Faham ke tak? Faham dah? Tapi kalaulah sembahyang tadi baki dia waktu tu sepuk-sepuk dan dia dapat sempurnakan semua semayang dalam waktunya, maka waktu tak perlu i'adah. Faham tak? Faham? Bisyartin khawfin wa in ya'man salamatahu wa lam yara dararan shalla bi buq'atihi. Dengan bisyartin khawfin, dengan sebab takut, dengan syarat kerana takut, wa in ya'man, apabila selamat dia. Ni maksud lari daripada sesuatu lah ni. Dia kena kejar daripada sesuatu, ataupun dia mengejar sesuatu, dia lari daripada sesuatu lah maksud dia. Bisyarti khawfin, kerana takut, yakni dia orang yang khaif. Wa in ya'man, apabila tiba dia rasa selamat, ya'man salamatahu, dia rasa dia aman dah dan selamat. Walam yara dararan, dan dia tidak melihat akan darurat, shalla bi buq'atihi, maka dia kena semayang dalam keadaan dia berdiri, yakni dia kena semayang dalam keadaan baik semula. Faham tak? Maksud dia tadi, bila dia tengah semayang, rimah mari kejar, dia pun lompat atas motosikal, suruh lari, dak ngadak kiblat. Tak apa tak? Tak apa. Ni tak kena mana dengan bab najis, tapi perlu cerita bab syiddatil khauf, dia cerita sekali. Jadi lari tu tiba-tiba rasa selamat ah. Maka ketika tu dia kena segera turun daripada bahimah dia. Dan turun tadi bukanlah kalau tak ada darurat. Faham tak? Samalah juga macam pegang pedang tadi. Apabila selamat belaka dah, maka tidak boleh tanggung dah lah, kena buang dah lah. Faham tak? Faham? Apa? Tak faham mana? Sambung. Kita pun habis sebab aja. Sikit lagi, kita pun habis sebab macam. Wal udnu in buhirat wal ba'du muttasilun bidammiha jawazu lasqan li. Oh, ni masalah ni jahat kau ni. Wal uznu in buhirat wal ba'du muttasilun. Sebahagian telinga cabuk dan telinga, wal uzunu bermula telinga, in buhirat jika dipotong, wal ba'du, wa ni wahal, walil hal, hal keadaan sebahagiannya bersambung, bidammiha, bersambung tadi ngedarah. Telinga dia kena potong, cabuklah. Sebahagian tu dia bersambung kerana darah, penyambung itu adalah darah. Jawazu, maka mereka mengharuskan, mereka itu ulama mengharuskan lasqan, tampalnya, liqillatihi, kerana sedikit darah. Sebab dia darah sendiri kan, jadi darah sedikit, tak apalah, maaf. In kulluha, sekira semuanya tercabut, kena potong. Lusiqat, dicantum, min ba'di ma fusilat, daripada selepas dia bercerai. Maknanya dia cabut betul dah. Dia cabut betul dah. Lepas tu kat gijai. Gijai mula. Fir rafi'i qat'uha hatmun wa rawdatihi. Maka pendapat Imam Rafi'i, qat'uha hatmun, wajib cerah. Wajib cabut mula. Walaupun pasang dah, kena cabut mula. Hatmun, secara wajib. Wa rawdatihi, dan dalam kitab Rawdah juga. Rawdah Imam Nawawi. Ui, jahat. Telinga tu, pasang dah mula tadi, kena cabut terus. Kena cabut mula. Hak tadi, dia cerah sikit. Potong. Lepas tu bersambung mula dengan sebab darah. Hak ni bersambung dengan sebab benda lain. Walaysa liddami, bukan kerana darah tu. Faham tak Imran? Ana ulang. Wa'ih faham tak? Gini, ana ulang mula. Masalah pertama tadi,
potong sebahagian. Jadi ia rebeh gitu. Lepas tu sambung mula kerana ada darah. Tak apalah. Hak tu jawas. Cuma hak ni pisah dah. Tiba-tiba orang pergi tepek mula. Sama ada tepek tadi ngejahit, ataupun tepek tadi ngedarah, ataupun tepek tadi ngegang gajah. Ikutlah. Maka ulama kata wajib cabut. Wajib cabut. Dah wajib cabut tu sebab apa? Kerana kata dah maaf pada darah ke? Tak, sebab tu dia kata walaisa lidam. Bukan isu darah tu. Bukan kerana darah tu. Bal tafri'u zaka ala anna al-mubana kafarsin la kamaitatihi. Bahkan pecahan masalah tadi tu, tafri'u zaka, pecahan masalah tadi tu ala atas annal mubana, bahawa bahawasanya al-muban ni anggota yang tercabut. Anggota yang tercabut dipanggil muban. Sama ada tercabut daripada manusia ataupun daripada haiwan dipanggil muban. Kafarsin, seperti tai. La kamaitatihi, bukan diumpamakan seperti bangkai. Dia asal, ni kena faham. Dia farsin ni tai. Dia gini. Dalam mazhab Syafi'i, ulama ada dua qaul. Anggota yang tercabut daripada sesuatu yang hidup dipanggil muban. Baik. Muban ni hukum apa? Sesuatu yang tercabut daripada sesuatu yang hidup dipanggil muban. Baik. Muban ni hukum apa? Ada dua qaul dalam mazhab Syafi'i. Satu qaul hukum seperti maitah, satu hukum seperti tai. Qaul mu'tamad dihukumkan seperti maitah. Seperti mana bangkai dia, begitulah anggota dia tercabut. Kalau ikan, bila kita kerak, maka sebahagian dia itu ikan hidup, kita kerak. Pala hidup ni masuk dalam kolam tu, hidup oleh ada. Baik, hak kita cabut ekor ni. Ekor ni hukum dah bangkai, tapi suci tak? Suci, sebab bangkai ikan suci. Anggota manusia kita kerak. Hukum suci tak? Hukum suci, sebab bangkai manusia suci. Maka ni qaul mu'tamad. Qaul dhaif kata tak, dia hukum tai. Hukum tai. Dia tak hukum bangkai. Maka diqiyaskan masalah telinga tadi bila sambung kena cabut mula kerana dia qiyaskan dalam qaul dhaif ni, iaitu muban adalah seperti tai, bukan seperti maitah. Sebab tu kena cabut. Sebab seolah-olah bersambung tadi bukan bersambung dengan najis, maka tidak boleh bawa dalam sembahyang. Maka kena cabut. Kalau tak sah sembahyang. Jadi bila qiyas pada benda yang bukan mu'tamad, maka pendapat tadi juga bukan mu'tamad. Faham? Ada boleh sambung? Boleh sambung. Ya, dia sebut telinga, tapi qiyas dalam anggota-anggota lain juga. Sama dalam masalah anggota lain. Sebut telinga, tapi dalam anggota lain pun sama. Tangan, jari. Wa sahbul iraqi lahum nassun yusa'iduhum. Ashab al-Iraqi. Ashab al-Iraqi ni maknanya ulama-ulama mazhab Syafi'i yang berada di Iraq. Lahum, bagi mereka, nassun, ada nas. Yusa'iduhum, yang menyokong mereka. Ashab Syafi'i yang ada di Iraq berpegang dengan kata muban adalah tai, sama seperti tai. Dan dia ada qaul yang menyokong mereka. Fil nas itu adalah nas yang dalam Wana nas dalam sebut man sinnuhu ruddat bilahmatihi faqal'uha wajibun. Situ nas Syafi'i. Jumpa tak? Man sinnuhu ruddat bilahmatihi
faqal'uha wajibun. Sampai situ. Dalam kitab sebut man sinhu, orang yang giginya tercabut. Ruddat, dia kembalikan semula bilahmati, pada dagingnya. Pada daging di sini maksud pada gusi lah. Gigi dia cabut, dia pun ambil mula gini, ruddat, dia kembalikan gigi tadi. Bilahmatihi, pada dagingnya, pada gusinya. Faqal'uha, maka cabut mula gigi tadi, wajibun, wajib. Maka dia kata kalau gigi kena cabut mula sebab sambung, maka sama masalah lain. Aduh lah. Walau nabatat wal mazhabul wajhu la da'hu bisinnatihi. Qalu, kata mereka, walau nabatat, walaupun daging tadi tumbuh balik ikut comel mula. Walau wal mazhabul wajhu, dan mazhab yang ada wajah, yakni yang rajih, la, yakni dak wajib cabut. Da'hu bisinnatihi, biarkan dengan giginya. Maksud sama masalah tadi, biarlah telinga tu situ. Faham tak? Atas pendapat hak ada wajah, dak biar. Faham tak? Wa habrul kasrin, ni masalah baru pula dah ni. Dia masalah benda bila patah tulang ataupun repuk tulang ganti dengan tulang lain. Aduh lah. Wa habrul kasrin bi azmil maiti mughtafarun kajabirin udhuhu min azmi kalbatihi. Wa jabru, dan juga tampal. Jabrah ni tampal. Kasrin ni retak, patah, pecah. Kasrah ni patah. Ya sebenarnya kasrin ni asal kasrin pecah. Cuma maksud sini patah lah. Patah. Bi'azmil maiti, dengan menggunakan tulang mayat. Mughtafarun, dimaafkan. Kajabirin udwahu, seperti menampung anggotanya, min azmi kalbatihi, seperti menampung anggotanya daripada tulang anjing. Dia timbul isu, bila kita ambil tulang anjing, adakah setiap kali kita nak semayang kita kena sertu? Tak, dimaafkan. Sama macam masalah tulang tadi, kita ambil tulang bangkai, tulang bangkai kita sambung. Maaf. Faham tak? Illam yajid, sekiranya tiada tahiran, akan suci, au nalahu atabun binaz'ihi, atau ining in ghayah, dimaafkan tulang anjing dengan tulang bangkai tadi tu, sekiranya lam yajid tahiran, tidak ada yang suci. Au nalahu atabun binaz'ihi, ataupun nalahu atabun, mencabutnya itu sakit. Sakit dengan mencabutnya. Tu maksudnya. Nalahu atabun, mencabutnya itu nalahu atabun, sakit yang bersangatan binaz'atihi, dengan mencabutnya. Au aza, sakitlah juga. Shalla bi azmatihi, maka dia sembahyang dengan dia. Asal dia, kita kena faham, asal dia tidak boleh kita ambil tulang hak bangkai lalu. Tulang bangkai tidak boleh. Kita kena ambil benda hak suci dulu. Faham tak? Benda hak suci. Bila dia tiba-tiba ada hak suci, tiba-tiba dia ambil hak najis, maka ketika itu kena cabut. Faham tak? Asal dia, kita nak sambung tulang ni, tulang hak repuk, tulang pecah, kita kena ambil tulang hak suci. Tiba-tiba dia ambil tulang hak najis. Hal keadaan ada tulang hak suci, maka ketika itu, mari timbul sini, kena cabut. Tapi tiba-tiba cabut tu sakit. Sakit tu sakit setengah mana? Sakit, ulama' kata sakit tayamum. Sakit tayamum ni salah satu daripada 3. Bawa mati, bertambah sakit, lambat sembuh. Ada. Cabut tadi menyebabkan salah satu ni, menyebabkan mati ataupun bertambah sakit
ataupun lambat sembuh sakit tu, maka ketika itu biarkan, boleh semayang dengan tulang hak najis. Dia asal dia, kita kena faham muslim-muslimat, bila tulang kita repuk, anggota kita rosak, dia ada maratik dia kita ada maratik dia kita nak ganti tu. Yang pertama sekali kena cari hak suci dulu. Kena cari hak suci. Kena cari tulang-tulang hak suci. Tiba-tiba bila tulang hak suci tak ada. Bila tulang hak suci tak ada, maka dibenarkan tulang yang najis. Bila tulang hak najis, dia akan timbul dua kan? Sama ada tulang tadi mughallazah ataupun bukan mughallazah. Kena martabat kedua, kena dahulukan yang bukan mughallazah. Tiba-tiba hak suci tak ada, hak bukan mughallazah pun tak ada, maka dibenarkan hak mughallazah. Tiba-tiba hak suci tak ada, hak bukan mughallazah pun tak ada, hak mughallazah pun tak ada, maka baru dibenarkan tulang manusia. Jadi ni maratik dia ada 4. Faham tak? Maratik dia yang pertama, kena cari hak suci dulu. Kalau tak ada hak suci, kena ambil hak najis, tapi hak najis yang bukan mughallazah. Kalau hak tak ada hak mughallazah, hak bukan mughallazah tak ada, maka baru boleh ambil hak mughallazah. Tak ada hak mughallazah, anjing dengan babi memang tak ada belaka, baru boleh ganti dengan manusia. Manusia ni dia suci, tapi kerana walaqad karramna bani Adam. Asal dia duduk kategori pertama sebab dia bukan najis, tapi kerana kemuliaan dia itu manusia. Sebab itu di sini ulama khilaf panjang tentang isu derma organ. Panjang bahas. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari antara ulama yang cukup kritik secara panjang lebar masalah derma organ. Jelas dah. Jadi kesimpulan dalam bab ni, sebab bab ni macam belik sikit. Nampak? Kesimpulan dia, sekiranya anggota tadi tercabut, maka boleh disambung balik atas qaul mu'tamad. Itulah. Tiba-tiba kalau kita tak ambuh, kita nak sambung dengan anggota lain, kita nak ganti, nak jabar, nak ganti dengan sesuatu hak lain, mestilah mengikut maratik dia. Maratik 4 tadi. Sekiranya kita tidak mengikut maratib, contoh ada hak suci, tiba-tiba kita pergi ambil hak najis, maka mencabut itu wajib. Tetapi sekiranya mencabut itu menyebabkan berlaku sakit yang salah satu daripada 3 tadi, maka ketika itu ulama kata dimaafkan, boleh solat dalam keadaan tersebut. Jelas kesimpulan dalam bab ini. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini dulu. Ini berapa bulan? Kita ni dah habis ni. Tak apa, insya-Allah. Banyak lagi ni. Ni washmu bab tatu. Lepas tu kat taib dalam masjid. Banyak lagi ni. Ada salam? Okey. Maksudnya nyamuk dan pijak tetap dimaafkan sedikit ya, sebab kedua-duanya tiada darah. Dan juga bukan nyamuk dengan pijak, kalau kita tepuk tu dia ada darah. Darah kan? Darah tu dimaaf pada sedikit sebab perbuatan kita sendiri. Tapi kalau bukan kerana perbuatan kita, contoh nyamuk penuh buat sarang tu atas belakang kita, kita dok sedar. Bila kita buat hak gitu tu, kita rokok, turun sujud rokok tu, bila kita turun rokok tu, tiba-tiba pecah, penuh darah. Ulama kata hak tu maaf pada banyak, sebab bukan perbuatan disengajakan. Tapi kalau perbuatan sengaja, maaf pada sedikit. Bangkai dia, hak tu tak maaf. Faham? Dan juga kenapa dinamakan istisna, bukan yang selain istisna pada hukum. Tak, dia istisna. Dan juga kenapa dinamakan istisna, bukan ke yang lain selain istisna pun hukum seperti itu. Tak, nyamuk, pijak, kutu ni semua istisna belaka. Istisna daripada kaedah asal, iaitu serangga-serangga ni dikira istisna. Faham? Istisna daripada kaedah umum, sebab dia kira darah ajnabi, tapi istisna.
Istisna daripada kaedah asal. Faham? Ustaz nak tanya, kadang kalau baju lama-lama ada lipah dan kadang-kadang lipah ada berok atau telur dalam baju. Kalau ada dalam solat diterima ataupun tidak? Dimaaf. Ia sama macam masalah zubat tadi. Tak lipah. Faham tak? Nak tanya, yang isu air bisa semalam, nak tahu macam mana berubah bau tu, macam mana dia berubah dari bau biasa ke bau yang dihanyirkan. Ya, bau dia jadi bau busuk, bau hanyir tu panggil perubahan bau dah tu. Maka waktu ketika tu jadi najis. Ailiu daripada ni kesimpulan. Ustaz nak tanya, dalam bab masak gula daging tanpa basuh, adakah daging di situ dituju hanya untuk daging saja? Kalau ayam, dah kadang-kadang daging ayam pun masih ada darah setelah dimasuk, adakah halal? Dia termasuk semua daging. Daging kijang, daging rusa, daging dinosaur, semua hak jenis berdaging. Maka dimaaf, daging ikan, dia asal daging. Ayam ke, dinosaur ke, T-Rex ke, ikutlah. Maaf, ia asal daging. Cuma bila basuh, maka kena basuh habis. Faham? Untuk dimaafkan bercantum melalui darah jika jawas atas ilah apa? Haruh tak dia? Sebab dia kira jawas tu kerana dia melihat ilah tu bersambung dengan darah tu kan. Kan dia kata bersambung tadi dengan darah. Maka darah bersambung tadi sedikit. Darah sendiri. Dia kira tak apa. Faham tak? Masa solat tepuk nyamuk ada sedikit darah dan bangkai nyamuk, adakah hanya perlu buang bangkai dan terus solat seperti biasa? Kita semayang tepuk nyamuk, darah ada, nyamuk tu mati. Baik, apa hukum? Maka maaf pada darah yang sedikit. Bangkai nyamuk kena buang. Dia dalam masalah buang bangkai tidak boleh sentuh dan tidak boleh tanggung. Maka kena tiup. Tidak boleh jetik. Sebab jetik kita kira setuh. Faham? Wallahu'alam.